Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan untuk Tun Mahathir. Kejutan untuk penyokong-penyokong Tun Mahathir. Akhirnya Anwar Ibrahim mengesahkan satu perkara yang pasti membuat penyokong Mahathir dan mungkin Mahathir sendiri meroyan. Ramai yang tertanya-tanya di saat usia Mahathir mencecah 100 tahun pada tahun ini. Ramai yang tertanya-tanya adakah Mahathir akan terus berundur dalam politik. Walaupun ada gesaan terhadap beliau untuk jangan lagi aktif dalam politik. Lebih baik rehat saja. Rehatlah Tun Mahathir di rumah. Tapi kita dapat lihat beberapa kali Tun Mahathir membuat kenyataan di media dan kita dapat lihat beliau tidak terlalu aktif tapi masih lagi ada di dalam kancah politik Malaysia. Pada akhirnya Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, pemimpin mana nak jumpa Mahathir soal Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan Dr. Mahathir Mohamad bahawa kerajaan menghalang beberapa pemimpin asing berjumpa dengan bekas Perdana Menteri itu. Anwar berkata, tiada mana-mana pemimpin luar negara yang ingin bertemu dengan Mahathir. Jangan dilayan sangat, sebab pertamanya, pemimpin luar mana nak jumpa dia. Kalau nak jumpa pun, apa masalahnya? Kalau kawan dia dulu, nak kenal, nak jumpa, tak ada. Yang baru-baru ini, pemimpin Thailand, Jepun, Indonesia, Turki, tak ada yang minta nak jumpa. Kalau minta, tak akan. Saya nak kata jangan. Jumpalah, apa salahnya, kata Anwar, seperti dilapor bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Bahrain atas jemputan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Hamad Al Khalifa. Baru-baru ini Mahathir mendakwa Anwar menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada bertemu dengannya. Ada pemimpin negara asing dari 2-3 buah negara minta nak jumpa saya. Oh, Anwar kata tak boleh jumpa. Pemimpin itu kawan saya, kenal dengan saya. Mereka datang Malaysia nak jumpalah dengan saya. Namun Anwar cakap tak boleh. Jadi beliau yang potong semua hubungan dakwanya ketika ditemu bual dalam sebuah podcast. Jadi kalau Anwar dah kata pemimpin mana nak jumpa Mahathir, Anwar pun tiada masalah. Pemimpin mana dari luar negara nak jumpa Mahathir, kenapa Mahathir pula kata Anwar yang melarang, memotong hubungan dan sebagainya. Jadi persoalan dan pertanyaan seterusnya, adakah Mahathir cuba memfitnah tapi namun digagalkan oleh Anwar? Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, direct to the point saja hari ini. Sebelum ini berkaitan dengan isu peruntukan bagi ahli Parlimen Pembangkang telah menjadi salah satu perkara yang dibahaskan, terutamanya bagi ahli Parlimen Pembangkang. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ada siri ataupun episod wakil rakyat daripada Pembangkang yang telah menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim ataupun berpaling tada daripada Muhyiddin kerana mereka daripada Parti Bersatu. Jadi adakah berkaitan dengan isu peruntukan ini akan membuka peluang, membuka pintu kepada mana-mana wakil rakyat selepas ini daripada Pembangkang untuk berpaling tada seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa wakil rakyat Bersatu sebelum ini. Jadi berkaitan dengan isu ini, peruntukan Pembangkang, ini keputusan Johari yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan Pembangkang. Rundinglah dengan Perdana Menteri, kata Johari. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul menasihatkan Pembangkang supaya berunding dengan Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan peruntukan kewangan untuk ahli parlimennya. Kita Dewan Rakyat tiada kuasa berkaitan peruntukan khas daripada
unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Itu bukan kuasa kita. Itu hak Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Seperti PM dahulu di zaman Ismail Sabri. Selepas lakukan beberapa rundingan, pihak pembangkang juga dapat peruntukan. Maka buatlah rundingan dengan PM dan beritahu apa yang Anda mahu, katanya seperti dipetik BH Online. Menurut Johari, masalah terjadi karena wakil rakyat pembangkang enggan datang berjumpa dengan Perdana Menteri untuk membincangkan peruntukan yang diperlukan. Itu yang PM kata datang berjumpanya. Dan runding apa perkara yang Anda mahu. Anda hendak apa sebenarnya, tetapi tidak datang berjumpa PM katanya. Johari dilaporkan mengulas dakwaan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Sebelum ini katanya ditanya mengenai perkembangan rundingan dana pembangunan kawasan untuk ahli Parlimen Pembangkang. Hamzah berkata, pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa baru-baru ini hanya melibatkan ahli Parlimen Kerajaan yang menerima peruntukan khas Perdana Menteri sebanyak RM1.7 juta untuk kawasan Parlimen di Semenanjung, manakala 2.2 ringgit Malaysia juta bagi Sabah dan Sarawak. Jadi saudara-saudara, Anda rasa apa langkah yang perlu dilakukan pembangkang? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan pilihan raya umum mengejut yang telah menjadi satu isu, telah menjadi buah mulut ramai orang. Ada yang kata kepimpinan pembangkang bersedia PRU mengejut pada penghujung tahun ini. Jadi, saudara-saudara, satu tulisan yang berkata PRU mengejut boleh untungkan Madani. Kalau perkara ini benar, baik Anwar Ibrahim, bubar saja Parlimen pada waktu terdekat ini. Mungkin pada bulan 3, bulan 4, bulan 5, ataupun mungkin sebelum ujung tahun. Kalau ini akan menguntungkan kerajaan Madani. Boleh dikata semua pihak yang pro kerajaan Madani menolak keperluan untuk diadakan PRU mengejut. Lantaran itu pelbagai tanggapan dilemparkan terhadap Azmin Ali yang membangkitkan perkara tersebut. Antaranya, ia dikatakan untuk menutup kedudukan bersatu yang sedang bermasalah. Strategi untuk parti itu kekal relevan, hanya permainan politik. Blok pembangkang sudah habis modal dan pelbagai lagi. Pendeknya, mereka yang pro kerajaan menolak sama sekali kemungkinan PRU mengejut akan diadakan. Yang lain pula mengatakan tidak mungkin PM mahu membubarkan Parlimen lebih awal, kerana tindakan itu sama seperti memendekkan hayat pemerintahannya. Kata mereka, elok-elok PM dapat berkuasa selama 5 tahun, kenapa mahu dipendekkan dengan mengadakan PRU mengejut? Memanglah secara logiknya tidak mungkin atau saja-saja PM akan membubarkan Parlimen lebih awal sebelum 2027. Melainkan jika ada asas yang kukuh untuk berbuat demikian. Sudah dinyatakan sebelum ini, PRU mengejut antaranya adalah pilihan terakhir bagi PM jika beliau tidak mampu bertahan lagi. Di Sabah misalnya, telah banyak kali Ketua Menteri mengambil keputusan membubarkan DUN lebih awal bagi memaksa PRN mengejut lantaran agresifnya cubaan untuk menjatuhkan kerajaan negeri. Pokoknya daripada dijatuhkan, lebih baik sama-sama bersaing kembali merebut undi rakyat. Jadi saudara-saudara, walaupun kerajaan perpaduan tiada skandal seperti 1MDB, tetapi isu demi isu yang timbul setiap hari yang sekaligus membuatkan rakyat gelisah dan resah. Ia juga adalah skandal yang menyebabkan sokongan makin terhakis. Sebelum hakisan itu merobohkan tebing, mengadakan PRU mengejut adalah jawaban untuk memanjangkan hayat kekuasaan. Apa komen Anda?